Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak Abi? Jadi pada malam ni Abi ingin berkongsi dengan kamu semua dengan satu kaedah atau teknik kita membina karangan ataupun dipanggil insya' di dalam bahasa Arab. Okey. Bagaimana cara kita nak membuat ayat-ayat mudah yang sesuai dengan aras kita, yang akhirnya akan membentuk sebuah karangan yang baik. Baik, selepas daripada pelajaran ini, anak-anak akan dapat didedahkan dengan mengenali 5 komponen asas membina karangan bahasa Arab. Yang kedua, anak-anak dapat memahami dan mengenali 3 aras ayat dalam membina karangan. Yang ketiga, anak-anak dapat mengenali 3 jenis ayat yang biasa digunakan dalam karangan, iaitu yang pertama, jumlah al-ismiyah, iaitu ayat yang bermula dengan kata nama. Yang kedua, al-jumlatu al-fi'liyah, ayat yang bermula dengan kata perbuatan. Dan yang terakhir, syibhul jumlah, iaitu ayat yang bermula dengan huruf ataupun dipanggil seakan-akan ayat. Sebelum itu, marilah kita saksikan, kita menghayati satu nasyid yang berkaitan dengan Hadiqatul Hayawanat ataupun Zoo Negara. Baiklah anak-anak, kita dapat saksikan sebentar tadi lagu yang didendangkan oleh kumpulan Duha, satu kumpulan nasyid kanak-kanak satu ketika dahulu yang memaparkan perihal haiwan-haiwan yang berada di Zoo Negara. Cuba kita perhatikan ayat yang pertama. Nadhabu ila hadiqatil hayawanat, itu adalah sebuah ayat yang ringkas. Kita pergi ke zoo haiwan linusyahida ajaiba khalqil ilah, untuk kita menyaksikan keajaiban ciptaan Tuhan. Unzuru ya asdiqa'u hunaka asad, lihatlah kawan-kawan, di sana ada singa. Unzuru ya asdiqa hunaka khirdun, lihatlah kawan-kawan, di sana ada kera. Unzuru ya asdiqa hunaka filun, lihatlah wahai kawan-kawan, di sana ada gajah. Unzuru ya asdiqa hunaka tairun, lihatlah kawan-kawan, di sana ada burung. Al-asadu kabirun, singa adalah besar. Al-qirdu saghirun, kera adalah kecil. Al-filu kabirun, gajah itu besar. Al-tayru saghir, burung adalah kecil. Kabir saghir, besar kecil, besar kecil. Unzuru ya asdiqa hunaka baqarah, lihatlah wahai kawan-kawan, di sana ada lembu.
Unzuru ya asdiqa hunaka sulahfah, lihatlah kawan-kawan di sana ada penyu atau kura-kura. Unzuru ya asdiqa hunaka zarafah, lihatlah kawan-kawan di sana ada zarafah. Unzuru ya asdiqa hunaka battah, lihatlah kawan-kawan di sana ada itik. Al-baqarah kabirah, lembu adalah besar. As-sulahfah saghirah, kura-kura adalah kecil. Az-zarafah kabirah, zarafah adalah besar. Al-battah saghirah, itik adalah kecil. Kabirah saghirah, besar kecil, besar kecil. Subhanallah. Baik, kalau kita perhatikan ayat nazhabu ila hadiqatil hayawanat ini ialah jumlah fi'liyah, kerana dia bermula dengan kataan nazhabu. Iaitu kata kerja. Okey. Okey, sama juga dengan ini. Unzuru, bermula dengan kata kerja. Okey. Contoh ayat jumlah ismiyah sini. Walaupun dua perkataan. Al-asadu kabir, al-asadu kabirun, singa adalah besar, ataupun singa itu besar pun boleh juga. Boleh memberi maksud singa itu besar, sebab alif lam ini membawa erti itu ataupun tersebut. Okey, kalau ikut ayat ni, singa itu adalah besar pun boleh, singa itu besar pun boleh. Dia menepati jumlah ismiyah. Okey, dan begitulah seterusnya anak-anak ya. Baik, kita terus ke slide seterusnya. Baik. Dalam kita membina karangan, kita perlu memastikan bahawasanya komponen karangan kita mesti memiliki 5 perkara ini. Yang pertama, karangan kita perlu mempunyai al-muqaddimah. Al-muqaddimah itu ialah bermaksud permulaan ataupun introduction ataupun introduksi, permulaan ya. Biasanya permulaan ini kita akan cerita secara sepintas lalu, ataupun preview ataupun gambaran awal apa yang hendak kita bicarakan. Okey, contohnya kat sini kita tengok tajuk kita ialah al-anshitatu al-lasafiyah fi madrasati. Aktiviti co-curriculum di sekolah saya. Bagaimana kita nak membina? Sebelum itu Ustaz akan ceritakan dulu apakah komponen-komponen yang perlu ada dalam sesebuah ayat. Yang pertama, al-muqaddimah. Muqaddimah ni pendahuluan ataupun saya sebut tadi, kita panggil sebagai permulaan, preview. Apa benda yang kita nak sampaikan kepada pendengar ataupun pembaca. Kemudian diikuti dengan al-fikrah al-ula. Apakah maksud al-fikrah al-ula? Al-fikrah al-ula ialah bermaksud idea yang pertama ataupun idea utama ataupun isi penting yang pertama. Bukan huraian, isi penting yang pertama. Kemudian diikuti dengan al-fikratu al-thaniyah, isi penting yang kedua. Okay. Yang ketiga komponen ini ialah al-fikratu al-thalisah, isi penting yang ketiga. Dan kita sebagai penulis ataupun sebagai calon peperiksaan, kita adalah memastikan ada ketiga-tiga unsur isi penting ini. Dan setiap isi penting ini mesti disusuli dengan huraian. Sama ada huraian dari segi contoh, ataupun dari segi pengukuhan, ataupun dari segi bantuan-bantuan dengan bahan-bahan yang lain. Okey, untuk mengembangkan lagi ayat kita yang dipanggil sebagai, kita panggil sebagai elaboration, elaborate, bahasa Inggeris panggil elaboration, elaborasi. Dan yang terakhir ialah al-khatimah. Okey, warna merah ni. Al-khatimah ini bermaksud penutup. Jika anak-anak dapat mencipta ataupun membuat